Hai semua, dalam video kali ini saya nak cakap tentang lah pengumuman yang telah diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Ia lebih kepada potongan harga ataupun satu hadiah lah yang akan diberi pada tempoh sebelum Christmas macam tu. Dan ia adalah berkenaan dengan potongan harga lebih macam tu ya. Bagi pelanggan yang berada ataupun rakyat yang berada di golongan B40 dan juga M40 ya, adakah pelan-pelan telco akan jadi lebih murah dengan inisiatif ataupun pengumuman yang akan diberikan, sebab tiada apa-apa yang telah diumumkan buat masa ini, dan kita haraplah bahawa peluang telco akan jadi lebih murah pada masa akan datang. Jika ada inisiatif ke apa-apa, saya akan buat video juga tentang ni. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tahu. Okey, sebenarnya Kementerian Komunikasi dan Digital, iaitu Ketua Menteri lah, iaitu Yang Berhormat Fahmi Fadzil, beliau berkata bahawa beliau akan membuat satu pengumuman pada satu waktu sebelum Christmas, dan pengumuman tersebut lebih berkenaan lah seperti yang dispekulasi oleh beberapa media ataupun laman-laman web yang berkenaan dengan teknologi ni, lebih kepada pengurangan kos telekomunikasi ya. Dan rakyat yang berada di dalam kalangan B40 dan juga M40 dijangka mendapat manfaat dengan pengumuman ini ya. Sebelum itulah, kerajaan yang sebelum ini, iaitu mereka telah memperkenalkan inisiatif jaringan prihatin dan juga itulah juaran keluarga Malaysia, di manalah harga ataupun pelan telco lah telah jadi lebih murah. Untuk jaringan prihatin ni, harga tu dia ditolak lah RM15 bagi setiap bulan untuk 12 bulan lah. Dan banyak penduduk daripada golongan B40 sudah dimanfaatkan dia dengan potongan ini, sebab RM15 tu pun agak banyak tau bagi setengah orang tau. Dan Yang Berhormat Fahmi Fadzil telah berkata bahawa ia merupakan satu hadiah dari Santa Claus ya, sebab pengumuman tersebut adalah diumumkan pada tempoh yang berdekatan dengan Christmas ya, seperti yang beliau cakap. Dan kementerian beliau juga berkata bahawa mereka sedang mengkaji supaya satu solusi dapat diberikan pada masa yang terdekat, iaitu masa sekarang lah, untuk meningkatkan mutu dan kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan juga mengurangkan kos telekomunikasi kepada rakyat ya. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengkaji tentang isu liputan dan kualiti perkhidmatan telekomunikasi itu pada tempoh yang panjang, sebab yang sedia adalah, walaupun dengan jendela ke dengan 5G ke, itu masih ada banyak masalah yang perlu diselesaikan. Dan rangkaian 5G ni yang merupakan masalah besar, sebab anda kena guna satu network atau anda hanya satu network je. Bila 5G down, bermaksudnya tak payah guna 5G lah, kena guna 4G balik. Tak sama dengan 4G. 4G ni anda ada 5 rangkaian. Sebab kenapa? Sebab 5 ya. Sebenarnya ada 6, tapi akan jadi 5 lah. Jika satu rangkaian down, anda ada rangkaian yang lain yang masih boleh digunakan. Tapi dengan 5G ni masalah sikit lah. Walaupun dia memberi beberapa manfaat, tapi itulah
masalah kelajuan ni lah, ataupun masalah tower down ni yang memberi impak yang besar. Kementerian ini, Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengumumkan pada masa yang samalah adalah nombor 997 untuk melampaukan insiden scam ataupun penipuan, iaitu National Scam Prevention Center ataupun macam tu lah, National Scam Prevention Center, dan juga menyelesaikan masalah kebocoran data. Sebab data untuk negara Malaysia, data kerajaan Malaysia merupakan satu aset yang patut dilindungi. Sebenarnya, pada anda pernah dengar tahu masalah kebocoran data di beberapa kementerian ya, dan juga syarikat swasta di Malaysia ya. Dan memang dah banyak kes macam ni sudah berlaku. Saya haraplah tak akan ada lagi lah masalah kebocoran data sebab technical issue ke apalah. Untuk pelan muda ahli ni, sebelum saya cakap tentang pengurangan kos ataupun yang bakal akan datang pada video yang akan datang kan, saya akan cakap tentang pelan muda ahli dan juga pelan fiber. Bagi pelan mobile phone ni, sebenarnya ia adalah sangat mampu milik, iaitu harganya serendah RM15 per tiap bulan. Harga bagi pelan telco lah serendah RM15 per bulan, sehinggalah beratusan ringgit untuk pelan yang mahal ya. Bagi pelan yang murah, iaitu pelan RM15 ni, kuota yang ditawarkan boleh katalah agak sedikit, tetapi dia mampu milik. Sangat murah dan mampu milik kepada pelanggan ya. Ada yang sangat murah, yang sangat mampu milik, tapi kuotanya sedikit. Untuk pelan unlimited pula, yang memang agak popular sekarang lah, harga biasanya bagi pelan tersebut adalah dalam lingkungan 35, 40. Walaupun memang ada pelan tapahat yang lebih murah ya, yang bermula dari harga RM25 saja, iaitu pelan U-Mobile lah. Tetapi lah, pelan unlimited ni dia ada satu kekurangan, terutamanya pelan yang murah lah, ataupun pelan yang mampu milik. Pelan muda ahli ni memang mampu milik, tapi itulah, kelajuan internet tu agak rendah dan AUP pun agak sedikit ya. AUP ni sangat sad. Kelajuan internet ni 3 max, 6 max saja. Adalah telco yang menawarkan high speed internet tapi kena reading sendiri, ataupun untuk hotlink dia akan aktifkan secara sendiri tapi AUP 50GB saja. Ia memberi kesannya ataupun impak yang besar tau bagi kualiti perkhidmatan komunikasi. Sebab kelajuan tu akan jadi sangat rendah selepas cecah AUP ya. Pelan high speed pula sebenarnya agak mahal, dan kuota yang diberikan sebenarnya saya boleh katalah agak sedikit, yang mungkin tidak akan cukup pada beberapa tahun yang akan datang ya. Pelan sekarang ni dia dijual dengan harga 30GB, 40GB tu dalam RM35, RM40 macam tu ya. Sebenarnya agak mahal lagi. RM1, 1GB pun sebenarnya pada zaman 5G sangat mahal. Ada pula pelan yang menawarkan kuota yang boleh katalah mencukupi, seperti Digi Unlimited Postpaid Plan ataupun Celcom Mega Lightning 188. Dia menawarkan kuota yang sangat cukup, sangat banyak, unlimited lagi, ataupun 2TB bagi Celcom Mega Lightning 188, tetapi harganya kurang mampu milik, iaitu RM100 lebih, hampir RM200 lebih. Dia bukan pelan yang mampu milik lah. Ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, seperti masalah 5G, masalah liputan dan juga kualiti perkhidmatannya. Benda-benda ni memang kurang memuaskan. Untuk 5G ni
satu single network ni memang akan jadi masalah besar lah bila rangkaian 5G ni down lah. Benda ni adalah satu benda yang harus diselesaikan pada jangka panjang ya. Harga pelan okey lah, boleh kata nak cakap murah ke tak? Tak sangat. Boleh murah lagi, tapi pelan yang ditawarkan buat masa sekarang boleh kata masih mampu milik bagi pelanggan ya. Balik kepada pelan fiber pula. Untuk pelan fiber broadband ataupun talian tetap lah, harga ni sebenarnya bermula dari harga RM89 bagi kelajuan 30 max untuk Unify dan Maxis. Ada yang menawarkan pelan dengan kelajuan yang lebih tinggi lah, harga pun lebih mahal sikit. Macam Time, dia menawarkan 100 max dengan RM99. Digi pula menawarkan 50 max dengan RM90. Secara umum lah, harga pelan tu lebih mahal bagi kelajuan yang lebih tinggi lah. Bila jadi 500 max tu boleh jadi RM200, 200 lebih ringgit. Tahu? Satu masalah yang memang banyak orang kritik lah, iaitu harganya agak mahal dan bukan mampu milik. Sangatlah bagi, terutamanya bagi rakyat yang mendapat gaji minimum, iaitu RM1,500 dan hanya sesuai. Dan ia hanya sesuai bagi keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang banyak lah. Jika mereka mempunyai ahli keluarga yang banyak, mungkin boleh sign fiber broadband. Tapi jika ahli keluarga tu kurang, sign fiber broadband ni macam mahal sangat bagi mereka. Lagi-lagi lah bagi pelan high speed ni, memang mahal dan memang kurang mampu milik lah. Tapi satu masalah yang saya kena point ataupun saya kena terangkan bahawa, iaitu sesetengah pihak telco dia tak ingin untuk kurangkan keuntungan mereka ataupun profit ataupun revenue mereka lah. Sebab revenue untuk pelan fiber ni agak tinggi tau. RM100 lebih macam tu. ARPU pun sebenarnya agak tinggi. Jika harga pelan tu dikurangkan lah. Sebab sebelum itu, masa tu yang berhormat Gobind Singh, iaitu Menteri Komunikasi yang terdahulu lah, salah satu, beliau mengumumkan itulah pengurangan kos dengan kelajuan double lah. Tapi telco ni hanya memilih untuk double the speed saja. Sebab telco dia tak nak keuntungan tu jejas. Memang setengah pihak telco dia tak ingin untuk mengurangkan keuntungan mereka. Dan memang ada setengah syarikat telekomunikasi yang dimiliki oleh kerajaan ya, ataupun pihak KWSP ya. Dan jika anda mengurangkan kos lah, bahawa ARPU ataupun revenue lah, ataupun keuntungan yang mereka akan dapat, ataupun pendapatan yang mereka akan dapat, dia akan jadi kurang. Imajinasikanlah anda potong RM10 je. Kira kos tu akan jadi sangat besar tau bagi telco. Oleh itu, saya pun faham lah kenapa tak boleh nak suka hati nak potong harga. Jangan pelik tau jika anda potong kos telekomunikasi, nanti pula kamu bising. Kenapa KWSP saya kurang? Kenapa tu duit kerajaan kurang? Jangan tanya kenapa ya. Sebab anda yang minta kos telekomunikasi tu dikurangkan. Kerajaan juga boleh memperkenalkan pelan fiber internet khusus untuk golongan B40 ataupun M40. Sebab pelan yang sedia ada memang masih mahal lagi. Memang mahal sebenarnya. Dengan RM90 ni, anda dah boleh beli beberapa kampik nasi tau. Bukan kampik nasi, beberapa kampik beras tau. Anda dah boleh beli 3 kampik beras. Macam tu. Dah boleh bagi kat keluarga yang besar tu kenyang lah, makan nasi lah. Yang lauk tu lain lah. Tapi RM89 ni sebenarnya dah boleh beli 3 pelan telco yang agak murah. Ataupun makan 3 kampik nasi bagi keluarga yang lebih miskin lah.
Kerajaan memang boleh memperkenalkan pelan yang khususnya untuk golongan B40 dan juga M40. Sebab seperti yang saya cakap dulu, pelan masih mahal. Dan pelan kelajuan internet tu sebenarnya mampu milik tau untuk negara-negara maju. Dan sesetengah negara yang kurang maju ya, mereka mempunyai infrastruktur yang sangat bagus bagi fiber internet. Dan harga pun boleh katalah agak mampu milik. Terutamanya dengan persaingan. Negara-negara yang ada persaingan tu, dia memang harga tu mampu milik dia. Tapi harga di Malaysia ni agak mahal sedikit lah, saya boleh kata. Pelaksanaan jendela tu juga telah meluaskan liputan fiber di seluruh negara, terutamanya kawasan yang belum diliputi dengan fiber. Dan banyak dah kawasan yang telah diliputi dengan fiber kerana jendela. Dan ada masalah yang lain yang harus diselesaikan selain harga, iaitu ada setengah kawasan dia tak mempunyai fiber port yang cukup. Dan sebab telco tu sengaja letak sedikit port saja. Macam syarikat T tu, dia sengaja roll out port tu tak cukup. Nanti sukar pula nak sign kan. Sebenarnya di negara yang maju lah ataupun development yang betul lah, mereka dedikasikan ke satu rumah ada 4 port ataupun 2 port tau. Tak adalah macam Malaysia. Satu keluarga, satu bangunan mungkin 2 port saja. Mungkin 16 port ke 20 port saja tau. Itu yang jadi satu masalah yang besar tau. Yang ni memang harus diselesaikan. Okey. Ini saja dalam video kali ini. Saya akan cakap lebih lagi informasi tentang pemotongan harga untuk pelanggan Malaysia. Dia impak dia kepada pelanggan Malaysia ya, pada video akan datang. So, jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Dan kongsikan video saya kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!